Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam agenda Awani pada malam ini berkaitan dengan isu rokok dan juga kawalan tembakau, termasuk juga vape kian menjadi perdebatan apabila RUU berkaitan dengan kawalan tembakau dan juga rokok dibentangkan di Parlimen, dan sebahagian besar di kalangan NGO yang melakukan engagement dan juga aktivis berkaitan dengan kawalan tembakau dan rokok merasakan inilah waktu yang ditunggu-tunggu kerana kegiatan ataupun perkara yang berkaitan dengan tembakau, tabiat menghisap rokok dan vape tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan perlu dijadikan sesuatu yang bersifat anti ataupun bersifat yang perlu digagalkan sebarang bentuk untuk menggalakkannya. Jadi apabila RUU ini dibentangkan, ada sebahagian ahli parlimen dikatakan tidak menyokong tentang RUU kawalan tembakau dan juga rokok ini, dan menimbulkan beberapa perkara yang tidak senang di kalangan para NGO yang terlibat dengan engagement berkaitan dengan anti rokok dan juga tembakau, termasuk juga vape. Jadi untuk melihat perkara ini, saya bersama dengan Dr. Muralitharan Munisami, Pengarah Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia ataupun NCSM, dan juga seorang bendahari Majlis Kawalan Tembakau Malaysia. Selamat petang Dr. Muralitharan. Selamat petang Tuan. Dok, berkaitan dengan RUU yang sudah pun dibawa ke Parlimen untuk dibacakan buat pertama kali, adakah ini yang ditunggu-tunggu oleh keseluruhan rakyat negara kita kerana berkaitan dengan isu kawalan rokok, berkaitan dengan kawalan tembakau dan juga yang terkini vape, sudah lama kita debatkan dan akhirnya kerajaan membuat satu tindakan yang lebih luas dan juga bersifat inklusif. Pandangan Dok untuk hal ini? Okey. Of course, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan. Dan Tuan, sebenarnya jadi adakah kami sebagai aktivis, advocate dan sebagainya sebagai langkah pengawalan tembakau ni, adakah kami sokong? Ya, tapi sebenarnya akta ini juga adalah satu kompromi. Apa yang saya maksudkan sebagai kompromi, seperti yang perhaps Tuan dan banyak daripada rakan-rakan di media dan pihak awam sedia maklum, sebenarnya semua civil society, persatuan-persatuan yang perubatan dan aktivis masyarakat yang dalam program ataupun dalam saluran kawalan tembakau ni, kami sebenarnya tidak begitu berpuas hati, dan untuk masa yang begitu sekian lama, buat bertahun-tahun, kami sebenarnya menentang sebarang aktiviti ataupun suggestion, cadangan untuk membenarkan ataupun legalize vape. Okey, tetapi kami pun menyedari bahawa dalam situasi senario seharian serta juga dalam realiti masyarakat lah, kita kena look to segala aspek dalam isu kawalan tembakau ini, termasuklah kawasan ekonomi dan juga ramai daripada warga Malaysia yang sebenarnya juga menggunakan ini sebagai aktiviti ekonomi mereka. Jadi kami sekarang mencapai satu kompromi dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang juga saya kira telah membuat pelbagai rundingan dengan semua pihak berkepentingan untuk sekarang meletakkan satu akta ataupun mencadangkan satu akta yang sebenarnya sebaik-baik yang kita boleh buat sebagai win-win for all the parties. Maknanya kita, of course, kita sangat gembira kita ada langkah ataupun systematic law yang akan lebih komprehensif terhadap pengawal seliaan bahan-bahan tembakau dan juga bahan-bahan vape. Tetapi pada masa yang sama, bagi mereka yang merupakan penjual ataupun pengedar dan penghilang dan sebagainya, kita masih ada skop yang telah diberikan untuk mereka beroperasi dengan di bawah syarat-syarat yang tertentu, supaya kita juga memberikan peluang kepada kegiatan ekonomi ini dijalankan secara teratur dengan saya kira langkah yang paling minimum dalam penjejasan kesihatan yang kita boleh lakukan dalam senario hari inilah. Adakah kompromi yang Dr. Murul katakan itu suatu yang besar sifatnya, komprominya, ataupun kerana memandangkan isu kawalan tembakau dan rokok yang terkini berkaitan dengan
kita mengekang ketagihan vape itu perlu dilihat secara holistik, termasuk yang dikatakan sumber pendapatan negara yang berbilion ringgit jumlahnya, tetapi kita tahu juga kos rawatan lebih tinggi berbanding kutipan cukai itu. Kompromi yang mana yang doktor katakan itu? So saya kira kompromi yang paling besar dan bagi saya lah adalah menampakkan kejayaan yang paling besar, akan menampakkan kejayaan yang paling besar pada masa akan datang bagi kesihatan seluruh masyarakat Malaysia adalah komponen yang kita masukkan, iaitu generation endgame. So di mana kita sebenarnya akan secara perlahan-lahan, secara soft landing, kita akan dapat memastikan bahawa generasi yang akan datang tidak akan lagi secara berleluasa menggunakan vape atau rokok. I think that is the biggest win. Minus weed, sekarang kita benarkan, kita kawal selia vape, kita benarkan ia dijual dalam aspek yang tertentu dan sebagainya, so that it can balance out lah. Okey, Dok, berkaitan dengan GEG ataupun generasi penamat, Generation Endgame ini, betul kita ingin mengekang mereka daripada terlibat dengan aktiviti rokok, aktiviti berkaitan dengan tembakau, tetapi vape ini suatu yang sudah lama sebenarnya di kalangan aktivis anti rokok dan juga berkaitan dengan bagaimana kita mengelakkan generasi muda terlibat dengan aktiviti vape ini, diberikan satu kawal selia. Tetapi di kalangan perokok mengatakan untuk mereka berhenti merokok amat sukar kerana pelbagai caralah sudah pun dilakukan oleh pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan, pendekatan ubat, pendekatan pelekat dan sebagainya, tetapi mereka dapat mengurangkan ketagihan merokok dengan menggunakan vape. Jadi ada dua kategori berkaitan dengan penggunaan vape ini. Satu, mereka yang ingin mengurangkan ketagihan ataupun lari daripada ketagihan merokok dan mereka tahu risikonya terlampau besar apabila rokok itu, tetapi mereka boleh menerima vape. Dan satu lagi, generation endgame ataupun generasi penamat, tidak terlibat langsung dengan mudah memperolehi ataupun terlibat dengan tabiat menghisap vape ini. Bagaimana kita meletakkan jalan tengah dalam hal ini, Dok? So sebenarnya itulah yang saya ketengahkan tadi, bahawa bagi kami akta ini adalah jalan tengah, dan contrary to, memang bersongsangan dengan pendapat pelbagai pihak yang saya kira ada kepentingan mereka sendiri dalam isu ini. Kalau kita pandang secara neutral, okey, kepada mereka yang merokok dan menggunakan vape pada masa ini, maknanya saya very khusus, saya spesifiknya include hanya orang yang sebenarnya lebih daripada 18 tahun pada hari ini, iaitu di dalam undang-undang sedia ada di negara ini, mereka adalah terdiri daripada golongan yang boleh menggunakan vape dan boleh menggunakan rokok. Bagi mereka tiada sebarang perbezaan. Mereka dapat membeli rokok, dapat mengakseskan vape, boleh membeli dan menggunakan di kedai untuk sama ada memenuhi kepenuhan ataupun keperluan nikotin mereka, atau sebagai mereka, jika mereka rumuskan bahawa itu adalah cara untuk mereka menuju ke arah jalan untuk smoking cessation ataupun berhenti merokok, tidak ada masalah. Dan bagi mereka, saya ulangi, tiada sebarang penjejasan, zero penjejasan. You can continue as normal. Tetapi, okey, dan ini adalah isu yang sangat penting, mereka yang belum mencapai umur 18 tahun, kita harus faham secara sangat jelas bahawa undang-undang hari ini yang telah sedia ada selama berpuluh-puluh tahun melarang mereka daripada menggunakan sebarang jenis alat yang menggunakan ataupun berasaskan nikotin. Ini adalah undang-undang negara ini yang sedia ada. Tiada sebarang perubahan pada undang-undang baru. Okey, bagi golongan ini yang seharusnya, semestinya, sepatutnya already tak boleh merokok atau menggunakan vape, bagi mereka, mereka tidak akan ada akses pada masa yang akan datang melalui generation endgame ini. So itulah yang dikatakan jalan tengah, yang saya kira jalan terbaik yang kita telah boleh sampai melalui akta ini, di mana bagi generasi yang sememangnya sepatutnya tidak ada sebarang kaitan dengan penggunaan alat tembakau atau vape, mereka ini akan menyambungi
perjalanan kehidupan mereka tanpa dibelengui oleh isu pendedahan kepada nikotin ini. Okey, itu pandangan yang kita lihat di kalangan aktivis dan juga NGO berkaitan anti tembakau dan rokok, dan mereka juga termasuk doktor juga menganggap vape ini sebagai satu cara juga perlu dihentikan penjualannya. Tetapi dari orang yang terlibat dengan industri vape, mereka mengatakan industri ini berbilion ringgit nilainya, dan Malaysia antara negara yang berada di barisan hadapan dalam industri dan juga menyediakan peluang pekerjaan kepada anak muda, terutamanya untuk menjual berkaitan dengan vape, aksesori mereka, flavor dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita berhadapan satu berkaitan dengan sumber ekonomi, sumber pendapatan, sumber pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau pihak dalam industri tembakau selalu menggunakan aspek ini dan mereka menentang sebarang kenaikan cukai, penjualan yang dihadkan kepada golongan di bawah umur 18 tahun, termasuk generasi penamat ini. Jadi di mana juga pandangan NGO termasuk doktor berkaitan dengan hal ini? So sebenarnya isu ekonomi ini adalah saya boleh bahagikan kepada 3 aspek ya. Secara berbeza, biar saya kupas satu-satu aspeknya. Yang satunya, tiada industri di dunia ini, termasuklah industri menjual heroin, okey, dan dadah dan sebagainya, dan menjual senjata, yang suka apabila disekat dari sebarang jenis kawalan sekalipun. Ini adalah hakikat bagi semua industri. So bila you kenakan kekangan untuk, for example, sekarang kita ada kekangan bahawa individu hanya boleh memandu kereta selepas umur 18 tahun. Individu di bawah kiranya macam umur 11 tahun atau 12 tahun tidak boleh membawa motosikal. Yep. Ini adalah undang-undang peraturan yang sedia ada di di negara ini sejak berpuluh-puluh tahun. Tapi pada hakikatnya kalau you biarkan industri penjualan motosikal umpamanya, kalau you betul-betul kupas, mereka mahukan pengguna motosikal mungkin mula menggunakan motosikal dari umur 11 atau 12 kerana itu adalah customer base mereka. Sebaik-baik yang saya boleh buat untuk meningkatkan customer base saya pasti akan cuba berbuat demikian. Jadi so dari segi of course industri vape, industri rokok, dia akan kata sejak adalah saya kata lumrah alam lah bahawa mereka mengatakan kita tidak patut ada kekangan kepada umur dan sebagainya, kerana sebarang kekangan pada umur. Hari ini pun kita ada undang-undang yang sedia ada mengatakan you tidak boleh merokok sehingga umur 18 tahun. Tapi ramai yang mengatakan dari kawasan industri dan sebagainya, kita patut merendahkan umur untuk membolehkan seseorang itu merokok dan sebagainya. Jadi soalan saya, where is the limit? Bila yang akan menjadi sesuai? Patutkah kita menjadikan bahawa tiada sekatan, budak 7 tahun pun boleh menggunakan rokok, budak 8 tahun atau 5 tahun boleh menggunakan rokok atau vape semata-mata demi kepentingan industri. So this bagi saya adalah satu alasan yang memang kita tak boleh perjuangkanlah. Okey. Tetapi apa alasan yang logikal? Dan memang kita tengah mendalami isu ini dari segi akta yang bakal dibentangkan ini adalah pada hari ini industri vape, industri rokok sedang menikmati patronage dari segi pembelian daripada orang Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Mereka mungkin berumur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun sehinggalah ke umur 90 tahun akan merokok. Jadi this customer base, jumlah pelanggan ini tidak berubah sesama sekali. Bukannya bermaksud bahawa, dan ini saya kata, saya selalu dalam beberapa interview dengan beberapa media dan sebagainya, saya telah tegaskan bahawa inilah macam sengsong cerita serong yang diberikan kepada public dari segi they try to confuse the story. Hakikatnya bila kita kata mengenai ban, siapa yang terjejas dengan ban? Ban bermaksud mereka yang bakal menjadi 18 tahun,
mereka lah yang tidak boleh merokok atau menggunakan vape. Satu, your existing customer yang sudah pun berumur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, sehinggalah 90 tahun, 100 tahun dan sebagainya, mereka akan terus membeli rokok, membeli vape tanpa sebarang halangan. Okay, so saya kira anggarkan lebih kurang kita ada lebih kurang 5 juta perokok. Jadi mereka terus, you ada 5 million customers. So soalan yang kita perlu ketengahkan adalah adakah mereka kini mencari industri growth year on year? Kita perlukan, maknanya maksudnya lah yang tersirat yang saya fikir tuan-tuan pun boleh lihat secara tersurat adalah maksudnya industri vape mahukan peningkatan di kalangan rakyat Malaysia, di manakan profitnya, keuntungannya directly berkaitan dengan peningkatan jumlah perokok, peningkatan pengguna vape. So basically, kalaulah adanya pengurangan ataupun tidak ada perbezaan, di bawah akta ini tidak akan ada perbezaan kepada jumlah pelanggan mereka, ya. Itulah poin utama yang kita kena tekan balik semula. So tidak ada penjejasan kepada pelanggan sedia ada, kepada pelanggan yang bakal akan datang, kerana pelanggan ini sehingga hari ini pada pukul 4.30 yang saya tengah berbincang dengan saudara ini, mereka adalah not legal to buy. So sepatutnya mereka bukan pelanggan. Betul? So kalau mereka bukan pelanggan, apa yang akan terjejas? Saya kira industri sedang membuat hitungan ataupun mengira pisang yang belum masak, siapa yang sedang kita cuba pedayakan ini. So inilah yang kita worry about. So dari segi projection and Kementerian Kesihatan Malaysia, saya pasti sebab saya pernah terlibat dalam juga kajian-kajian sebegini dari segi projection ekonomi, okey, mengikut WHO sedia ada sebelum bil ini, RUU ini ever kita pernah bincangkan dalam sejarah hidup siapa-siapa muncul dalam mimpi kita dan sebagainya. Sememangnya menurut akta ataupun International Treaty FCTC ini, kita kena kurangkan kadar orang merokok year on year sehingga 2040 kita sepatutnya ada prevalence Malaysian yang smoking lebih kurang 5% sahaja. So even mengikut anggaran tersebut, kalau kita kira bisnes yang sedia ada, kita dapati sebenarnya tiada sebarang kerugian kepada industri. Contrary to what they are telling everybody. The economic punya papers tu semua dah ada, sangat jelas. So itu adalah bagi saya satu argument that don't hold water lah. Ya, Dr. Moral Literance, satu lagi argument berkaitan dengan kita sejak beberapa tahun ini kita tidak lihat peningkatan cukai dikenakan ke atas produk berkaitan dengan tembakau termasuk rokok, dan itu juga menjadi isu di kalangan aktivis dan juga engagement berkaitan dengan anti rokok dan juga tembakau. Sedangkan di negara-negara yang sudah maju dalam hal ini dan mereka ingin menyasarkan pengurangan mereka yang terlibat dengan rokok ini lebih awal. Jadi selain daripada RUU yang kita ingin lihat disambut oleh pihak ahli parlimen dan juga diluluskan di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara, tetapi dari aspek yang sedia ada ini, kerana kalau kita ingin melihat generasi penamat tidak kenal rokok, tidak terlibat dengan rokok, tidak terlibat dengan vape, tidak mampu memiliki rokok dan vape, tetapi di kalangan ahli keluarga mereka, ibu bapa mereka, abang mereka yang berada 18 tahun ke atas ini yang sudah pun menjadi perokok tegar, pengguna vape yang tegar. Jadi mereka juga mampu memiliki, kalau mereka pandai, mereka mungkin bersama dengan bapa mereka menjadi kawan, mereka boleh berkongsi rokok dan sebagainya. Begitu juga dengan abang mereka dan ahli keluarga yang lain. Jadi di mana perkara ini perlu kita lihat juga supaya tidak ada ruang sebenarnya untuk kita lihat generasi ini dicemarkan. Okey, Tuan, soalan yang betul-betul bernas dan terima kasih kerana soalan di atas soalan tersebut. Kerana ini kita sampai kepada tahap yang kita memikirkan tentang implementasi.
Okey, saya nak balik kepada data yang tuan berkongsi tadi, kerana dia ada kaitannya, cerita dia kita kena like kupas panjang lebar sedikit. Okey, bagaimana, apa yang saya maksudkan. Satu adalah, okey, jikalau kita lihat sendiri, saya balik kepada undang-undang sedia ada. Kita ada dua undang-undang yang sedia ada yang secara besarlah impact dia ke atas masyarakat Malaysia dari segi kawalan tembakau. Satu adalah larangan merokok bagi mereka yang bawah 18 tahun. Ini tuan pun sedia maklum, benda ni dah ada sejak saya kira 20-30 tahun. Okey. Pada masa yang sama, kita mengaku bahawa memang ada ramai remaja yang merokok. Okey. Tetapi bayangkan jika larangan ataupun prohibitive legislation ni, undang-undang sedia ada ni tak ada, kita mungkin melihat negara seperti Bangladesh atau India atau negara-negara lain yang mempunyai peratusan merokok sampai 50%, 50 lebih peratus. So sebenarnya kekangan ke atas masyarakat yang dikenakan oleh undang-undang sedia ada ini sendirilah yang sebenarnya merupakan satu penyumbang besar ke arah kadar terkawal perokok di Malaysia setakat ini. Kita telah menjadikannya tidak normal bagi remaja, kanak-kanak merokok. Itu adalah satu hakikat. So, adakah mereka yang merokok? Sudah pasti. Macam tuan-tuan kata, ada yang akan curi kotak rokok ayah dia, ada yang akan curi daripada abang dia, ada yang akan keluarga duduk bersama merokok. Tetapi ini adalah deviasi daripada norma berbanding dengan norma itu sendiri. Yep. Dan norma masyarakat itu sendiri berbanding saya kira 30-40 tahun dahulu, sekarang dah memang tak jadi normal untuk kita lihat kanak-kanak mereka merokok atau menggunakan vape. Dan itu yang kita tengok di media massa, di kalangan segala publication dan studio dan sebagainya. Bila ada kes kanak-kanak merokok atau kanak-kanak vape, dia menjadi isu yang sangat-sangat besar. And ini adalah satu poin yang sangat penting kerana ia menunjukkan betapa our norm, social norm ni telah berubah dari segi, and this is largely impacted by the act yang sedia ada, yang kita mengawal usia mereka merokok di bawah 18 tahun. Serupa juga, okey, bila kita lihat akta pengawalan di restoran dan kedai-kedai makan. Jikalau kita lihat pada masa permulaannya, kita berikan tempoh untuk educational enforcement. Sebenarnya saya ingat bagi tahap saya ingat lebih kurang setahun, dan kemudian kita mula mengenakan saman dan sebagainya. Hari ini, okey, dan ini adalah satu lagi kata hakikat yang semua orang sedia maklum, kita sudah melihat penurunan besar di kalangan masyarakat apabila kita memantau secara jelas kadar orang yang merokok di restoran, di bahagian luar kedai dan sebagainya, kedai makan dan sebagainya. Dan walaupun there are a few bad hats, okay, dalam semua masyarakat, dari semua aspek, memang kita ada pembunuh, memang kita ada penyamun. Kita tak boleh dapat 100% memang tak wujudlah mana-mana masyarakat di mana-mana dunia where you will get anywhere near 100%. But dari CTPR yang kawalan tembakau di tempat awam itu, dari restoran, kita dah boleh tengok perubahan dari segi masyarakat. Tuan-tuan, kalau tak payah pergi jauh, pergilah melawat mana-mana RNR, di mana-mana plus RNR di negara ini. 5 tahun dulu, RNR dalam tu tempat makan dia semua penuh macam nebulizer dalam hospital, penuh dengan asap kilang dan sebagainya daripada rokok. Hari ini mereka sendiri, para warga Malaysia sendiri telah mengubah norma mereka untuk berdiri di luar dan sebagainya, menjarakkan diri, smoking di open space dan sebagainya. Itu sendiri menampakkan perubahan. So, bila kita kata adakah akta ini yang kita bakal kenakan ataupun kita bawa untuk parlimen luluskan, adakah ia efektif 100%? Tidak. Dia kena disokong, perhaps dikokunkan oleh education yang akan ambil masa lebih kurang maybe 10 to 15 years. So slowly
akta ini akan membawa kepada perubahan norma masyarakat. Itu yang amat penting. Yap. Akhir sekali, Dr. Muru, berkaitan dengan tinjauan Kod Blue kepada ahli parlimen baru-baru ini, untuk berlaku adil kepada para ahli parlimen kita, kerana mungkin mereka tidak sedar tinjauan itu sedang dilakukan oleh pihak Kod Blue dan mungkin mereka tidak sempat meninjau apakah yang dikatakan tinjauan berkaitan dengan RUU kawalan tembakau dan juga rokok ini, dan kita mahukan sokongan mereka. Adakah engagement akan berterusan dilakukan oleh NGO seperti di bawah DOC dan sebagainya? Sudah pasti Tuan. Jadi dari kumpulan NGO yang ada setakat ini, saya kira dalam koalisi kawalan tembakau dan kawalan vape, kalau Tuan Oso perasan, kita tak menggunakan pengharaman tau, kita gunakan kawalan sahaja. Yep. Jadi Kawaslia ada lebih daripada 50 NGO termasuk pemadam, persatuan perubatan, persatuan farmasi dan sebagainya, multiple di pelbagai lapisan masyarakat di seluruh negara, dan kami telah melakukan engagement sejak lebih daripada 6 atau 7 bulan yang lalu. Kami terus melakukan engagement. Ada di antara kami termasuk saya sendiri pagi sampai petang di parlimen beberapa hari ini mengemis mencari member of parliament untuk meyakinkan mereka, dan kami akan terus berbuat demikian sehinggalah hari RUU dibentangkan dan sebagainya ataupun diluluskan. But more importantly, bagi kami, dan kami dah memang kami dah reda lah benda ni, walaupun diluluskan RUU ini, saya fikir kami punya advokasi dan sebagainya dan kerja belum selesai lagi. Ya, akan berterusan untuk 20 tahun lagi. Sampai saya 60 tahun saya akan terjebak terus dibelengui oleh isu ini. Oleh isu edukasi dan pendidikan yang kita kena lakukan kalau kita nak betul-betul transform masyarakat kita. Ya, kita mengharapkan Dr. Muralitharan dan juga rakan-rakan NGO lain terus melakukan advokasi dan engagement dengan semua pemegang taruh, bukan hanya untuk mendapatkan kelulusan di Dewan Parlimen yang akan dibawakan oleh Menteri Kesihatan, tetapi masyarakat keseluruhan. Terima kasih. All the best Dr. Muralitharan atas kerja murni yang dilakukan dengan rakan-rakan yang lain. Dr. Muralitharan Munusami, Pengarah Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia dan juga Bendahari Majlis Kawalan Tembakau Malaysia. Jadi perbincangan saya tidak akan berhenti setakat ini. Kita akan bawa lagi dalam platform di esrawani.com dan juga di Esrawani yang lain. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.